Allah berfirman ciri-ciri orang yang masuk syurga sekeluarga, dihimpunkan bersama dengan pasangan, anak-anak, nenek moyang. Ciri-ciri masuk syurga sekeluarga disebutkan dalam firman Allah. Antaranya mereka yang menolak keburukan dengan kebaikan. Orang buat jahat, orang fitnah, orang khianat, orang sakiti hati kita, orang ambil hak kita. Ada setengah orang tu sebut, ambil, jumpa tak adik? Ada tu seorang muslimat pada bulan 2 minggu yang lepas. Pasangan suami isteri, Datuk Datin, Masya Allah. Saya tahu cerita dia. Jadi Datin tu datang jumpa saya, pegang tangan. Ustazah, saya ni kan Ustazah, pada tahun yang sama Allah ambil 2 perkara daripada hidup saya. Pada tahun itu Allah ambil anak lelaki saya umur 24 tahun. Pada tahun yang sama juga Allah ambil suami saya Ustazah. Tapi suami dia hidup, tepi dia tu ada, suami dia ada. Anak dia aksiden, mati mengejut. Anak yang dia sayang, anak lelaki. Masya Allah. Ciri-ciri masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diansap. Surah Ar-Ra'd. Awak cari macam tu, masuk syurga sekeluarga. Subhanallah. Lepas tu ceritanya suami dia bernikah lain senyap-senyap. Setelah perkahwinan yang dibina 30 tahun yang lebih, bernikah dengan seorang wanita yang sangat muda, hampir sebaya anak, macam tu lah. Dan bernikah senyap-senyap, tahu-tahu setelah dah ada anak berapa orang. Macam tu lah. Dia kata, Ustazah, saya ni Ustazah, ketika saya saat diuji, pada tahun yang sama saya tahu suami saya kahwin lain dah berapa tahun sebelum tu sampai dah ada anak. Pada tahun yang sama juga anak saya meninggal dunia pada tahun yang sama. Saya sebenarnya memang dah nak bunuh diri. Saya dah hilang diri, dah apa, tak boleh nak mengawal. Sebab dua manusia yang paling disayang, suami dan juga anak, hilang. Saya memang nak bunuh diri Ustazah. Yang menghalang saya bunuh diri ialah saya masih mengharap dapat jumpa anak saya tu di syurga. Saya fikir kalau aku bunuh diri, aku tak dapat jumpa anak aku di syurga sebab aku akan masuk neraka. Jadi yang menangis-nangis yang membuat saya bertahan sabar. Suami ada sebelah ni, Datuk ada sebelah ni kan, suami ada sebelah. Sabarlah yang, abang sayang awak. Awak dalam hati saya, suami duk pujuk-pujuk. Awak satu-satunya, saya sayang awak. Ustazah tengok dia cakap macam ni pada saya. Dah jadi counselling pula masa tu kan. Lepas tu saya sebut pada isteri ni, saya kata Datin, Allah mengambil 2 perkara yang paling Datin sayang. Ya Ustazah, dua insan yang paling sayang. Kenapa Allah ambil Ustazah? Sebab Allah nak beri keduanya di syurga. Allah nak beri. Allah ambil, Allah nak beri di syurga. Allah sayang Datin. Allah beri semua yang Datin nak. Betul tak? Betul Ustazah. Semua ada, semua lengkap, semua sempurna. Sebab Allah nak bagi Datin syurga. Mungkin bukan dengan cara nikmat, sebab Datin ada banyak nikmat. Tapi dengan cara ujian yang sangat berat ini. Dan Datin tetap sabar sampai hari ini, Masya Allah. Dan Datin tolong maafkan suami Datin. Datuk duduk sebelah senyap. Maafkan sungguh-sungguh. Sebab dia kata dia tak boleh maafkan lagi. Ustazah, saya tak boleh maafkan lagi. Saya tak boleh maafkan. Saya tanya Datin nak masuk syurga sekeluarga tak? Berkumpul dengan suami, berkumpul dengan anak-anak. Nak Ustazah, nak. Inilah peluang yang Datin ada. Allah sedang memberikan peluang untuk Datin masuk syurga sekeluarga. Apa dia Ustazah? Menolak kejahatan dengan kebaikan. Memberikan kemaafan walaupun tidak diminta. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam hidup kita kan banyak orang menyakiti kita dan sebagainya. Maafkan tanpa syarat. Bukan syarat dia minta maaf, syarat dia ganti rugi, syarat dia bersihkan nama, tak perlu buat apa-apa syarat. Sebab kita memaafkan manusia kerana Allah. Dalam surah Ar-Ra'd kita baca surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Mana dik? Subhanallah. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Dek, dia kena ayat daripada sebelum tu lagi. Ayat 21, 22. Awak cari je surah Ar-Ra'd dan terjemahan. Sebab yang ni dah, subhanallah.
Subhanallah. Cari je surah Ar-Ra'd. Nanti Ustazah klip cari. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nanti kita boleh cari surah Ar-Ra'd ayat 21, cerita tentang ciri-ciri masuk syurga tanpa masuk syurga sekeluarga. Nanti kita muhasabah sikit. Okey, baiklah, tinggal 10 minit lagi, 4:30 saya kena berhenti sebab azan asar selepas itu. Okey, dah jumpa. Ayat 21 surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Okey, subhanallah. Ayat 22 dulu. Okey. Walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Maksudnya, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhan mereka semata-mata. Ciri yang pertama yang akan masuk syurga yang masuk syurga sekeluarga, mereka yang sabar kerana mengharap redha Allah semata-mata. Masya Allah. Ada orang dia boleh sabar tetapi mengharapkan sesuatu daripada manusia. Contohnya, Ustazah, saya sabar Ustazah dengan suami saya. Moga satu hari nanti suami saya berubah Ustazah. Lepas tu ada orang pula jumpa saya, Ustazah, dah 20 tahun saya sabar dengan suami saya. Tak berbaloi sungguhlah saya sabar. Perangai dia sama je. Subhanallah. Ustazah, 30 tahun saya besarkan anak saya. Ini balasan anak saya. Saya sabar, membesar, mendidik, susah payah Ustazah. Allahu Akbar. Yang saya nak sebut ialah, sabar kita akan diuji oleh Allah. Adakah benar-benar kita sabar kerana mengharapkan redha Allah? Sebab itu kadang-kadang bila orang yang sebut begini, saya kata, puan, kalau puan sabar tanpa syarat, bukan syarat suami berubah barulah berbaloi. Sebab kalau puan tetap sabar kerana Allah, dan walaupun sampai akhir kematian puan, suami tetap tak berubah, puan tetap redha, insya-Allah puan akan dapat masuk syurga sekeluarga, berkumpul dengan ibu ayah. Hebat kedudukan orang ni. Sebab disebut dalam firman Allah, bukan dalam sekadar hadis Nabi. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhan mereka semata-mata. Sabar tanpa syarat. Subhanallah. Bayangkan macam ni, kalau doktor kata, puan puan akan sembuh, insya-Allah puan akan sembuh, dengan syarat operation sikit, dan nanti lepas operasi akan sakit, lepas tu akan sihat. Kita insya-Allah akan kuat sabar. Kalau doktor bagi tahu akan sembuh balik, kita pun bertahanlah. Okey doktor, saya sanggup tempuh prosedur apa pun, yang penting insya-Allah saya sihat semula. Tapi bayangkan kalau doktor kata, puan memang tak ada harapan sembuh. Habis tu doktor, saya tak boleh nak bantu apa pun, kalau bagi painkiller buat apa pun tak mampu. Puan hanya bertahan sampailah meninggal, macam ni lah. Allahu Akbar. Tan-tan tu tak rasa nak maki kan? Bukan nak panggil lah, nak marah. Sebab nak sabar tanpa syarat, tanpa tahu sampai bila ni bukan senang. Allahu Akbar. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dan mendirikan sembahyang, jaga solat, serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Banyak bersedekah apa yang disayang. Alhamdulillah Ramadan kali ni kami terima banyak emas. Subhanallah, banyak orang infak emas untuk wakaf. Ada gambar-gambar yang dah kami kumpulkan, banyak emas. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi siapa hari ni yang nak dermakan emas tu, kami terima. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan bergunung emas di akhirat kelak. Bergunung emas. Sebab apa? Emas ni special tuan-puan sekalian. Orang perempuan antara duit dengan emas, kadang lebih sayang emas. Dan emas adalah satu mata wang ataupun harta yang kekal sampai ke syurga. Kan disebut di dalam Al-Quran, bertitahkan emas, permata, emas perak. Perhiasan dunia emas, perhiasan di syurga juga ada emas. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar memberi, membuat kebajikan ataupun benar-benar membuat kebaikan
selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Jadi kalau benar kita menganggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir, kita mungkin akan beri seutas, dua utas, wallahu alam, ataupun sebetul cincin. Selain daripada duit, wallahu alam, bagilah kepada siapa-siapa ataupun kepada surau ni. Merasai nikmat memberi satu bahagian perhiasan yang terindah dunia, iaitu emas. Dan ia juga menjadi perhiasan di akhirat. Subhanallah. Dan ini hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan ni. Sebab itu saya jumpa orang yang serahkan emas kepada kami sebagai wakaf. Sebab kita ada nak beli tanah, nak bangun madrasah. Dia beri tu lain dengan berikan duit. Ada yang bagi duit 1,000, 2,000 lain. Tapi bila beri emas tu, dia punya fee dan perasaan tu, air muka, Ustazah, ini gelang yang saya sayang. Ustazah, ini cincin yang saya sayang. Saya beri kerana Allah. Mudah-mudahan, saya pun terus doakan, mudah-mudahan Allah gantikan dengan emas di syurga. Dan itu memang disebut di dalam Al-Quran. Masya Allah. Antara gambaran-gambaran nikmat di syurga adalah emas. Seterusnya secara sembunyi atau terbuka. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu, Allah berfirman, 4 ciri. Yang pertama, sabar kerana mengharap redha Allah. Yang kedua, mereka yang mendirikan salat. Yang ketiga, mendermakan, sama ada sembunyi ataupun terangan. Disebut dalam ni, ayat 22 ni, mendermakan apa yang Allah kurniakan kepada mereka, sembunyi ataupun terangan. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan kebaikan, tak balas. Bahkan kalau orang buat perkara buruk, doakan pula kebaikan. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, atas fitnah yang dia lakukan. Contohnya, ayat yang ke-23 surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya. Mereka akan dikurniakan syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama orang-orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa mereka, pasangan isteri-isteri mereka serta anak mereka. Sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka daripada tiap-tiap pintu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kita tak akan bahagia masuk syurga seorang-seorang kalau pasangan tak ada, kalau ada anak yang tercicir, kalau mak ayah tak ada, kalau adik-beradik tak ada, kita tak akan bahagia. Dan kebahagiaan yang sebenar adalah bukan berkumpul di dunia. Kalau sekarang dah sedih sangat tak dapat jumpa, tak kumpul hari raya, sedih kan? Tapi tidak ada yang boleh membatas, kesedihan yang lebih dahsyat, luar biasa. Tak ada yang lebih dahsyat kesedihan kalau tak dapat berkumpul di syurga kelak. Jadi subhanallah, sebagai kesimpulan, berusahalah kita tuan-puan yang dimati Allah sekalian untuk berkumpul di syurga sekeluarga dengan 4 amalan yang disebutkan dalam firman Allah tadi. Yang pertama, bersabar semata-mata mengharapkan redha Allah. Kalau tak nampak pun hasil daripada sabar tu saat di dunia, tak apa. Sebab kita sabar tanpa syarat, sabar kerana nak redha Allah. Yang kedua, tetap teguh mendirikan salat. Yang ketiga, iaitu mendermakan sebahagian daripada harta yang Allah beri secara sembunyi atau terang. Dan yang keempat, menolak kejahatan manusia dengan kebaikan. Subhanallah.